إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. سعود. Surat 20 baris 2 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Dan adalah segala sebab buta mata hati itu. Adalah sebab buta mata hati itu. Allah, tiga perkara, dengan tiga perkara. Telah menyebutkan Syekh Abdul Hasan Al-Shazili radhiyallahu an dalam katanya, bermula buta mata hati itu tiga perkara. Pertama, mengerjakan maksiat. Buat maksiat, mata hati akan jadi buta dan wal'ayazubillah, besar dia. Dia adalah kekelaman, gelap, zulmah, masalah ibarat racun yang menudung akan pintu hati manusia daripada berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, berbuat-buat taat. Dia panggil apa kan? Tasannu'. Dia panggil tasannu'. Tasannu' linnas. Saya ingat mengaji dengan Tuan Guru Haji Abdul Wahid, Tuan Guru Haji Wahid. Dia bawa zikir kan, ada seorang tu menjerit. Dia menjerit, jangan kacau kata. Itu rezeki dia. Ada seorang lagi menjerit juga, syaitan ni dia. Anu kata mursyid dia kenal kan, jerit namanya, oh, hei syaitan dia. Yang seorang lagi menjerit, jangan kacau, itu rezeki dia. Mana apa kan, dia suruh dalam kan. Yang dia kata syaitan tu lah dia tasannu'. Tasannu' linnas, berbuat-buat kat orang, nak tunjuk konon dia jazbah. Dia jerit konon. Ada jaga tu. Berbuat-buat ini punca buta mata. Sebab apa tu ni? Dia tak menghadap Tuhan. Saya pun nak tunjuk kat orang. Itu yang jadi wasak perjalanan dalaman seorang tadi. Apabila dia buat tadi bukan kena Allah, tunjuk-tunjuk konon dia jazbah, konon dia fana. Bukan fana, apa benar kan. Ada kena jaga kan. Habis. Dua. Pertama, maksiat. Sebab dia merupakan nuktatun sauda, satu maksiat buat bintik hitam, lagi tebal-tebal akhir ran, jadi karat. Yang kedua, berbuat-buat taat, maka tasannu' linnas. Yang ketiga, tamak pada makhluk. Dalam kalbi dia ada perasaan mengharap pemberian orang, mengharap pemberian orang. Ini semua buta mata. Dia tak nampak Tuhan, dia nampak orang. Mau dapat roh, mau jual dia beri dia. Mula dia mengarut, makin jauh hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buang tu. Maksiat nak dikawal zahir dan batin. Maksiat ni tu nak cerita dia punya kekotoran, masya-Allah, dahsyat. Melongkang kotornya. Allah karim. Itu kata apa? Syekh Abu Hasan Al-Shazili, pemimpin tarekat Syaziliyah. Amal basirah fi salasati asya. Amal basirah, butanya mata hati, fi salasati asya, dalam tiga perkara. Irsalil jawarih fil ma'asillah, kita melepaskan segala anggota jawarih kita ni luar ni pada maksiat Tuhan.
Kemudian wa tasannu'i bi ta'atillah, tasannu' dengan taat, mana buat-buat. Dan ketiga wa tama' fil khalqillah, kalbi dia sifat tamak pada makhluk, ya. Kita jangan harap kalbi kita ni apa, bergantung makhluk, jangan. Bergantung hanya kepada Allah Ta'ala aja. Habis. Allah. Maka tatkala buta mata itu berhadaplah hamba itu kepada makhluk. Ya, itu tanda dia. Bila hati itu menghadap saja kepada makhluk, itu tanda apa? Buta mata hati. Ya, nak makrifat Tuhan, hati, roh, sir kita. Kalau dia dah buta, jangan. Habislah menggagau je dia. Sebab jangan bubuh makhluk dalam qalbi. Maafi qalbi ghairullah. Tak adalah hatiku selain Tuhan je. Bubuh tu habis mata hati, dia akan jadi buta. Dan bila buta nak berjalan macam mana? Dia menggagau jalan lembab, babas, terbabas jalan punca tu. Dan berpalinglah daripada hak kita dah. Dia dua tu. Bila hati dia menghadap makhluk, bermakna hati dia insiraf, terpaling daripada Ta'ala. Dan bila dia tak paling Tuhan, dia tawajuh Ta'ala, bila tak, peluang besar syaitan nafsu menyesatkan akan dia. Satu saat dia paling syaitan serbu tuan macam lalat urung bangkai. Satu saat. Kalau 1 jam, kalau panjang masa lah, ya habis. Itu bukan syaitan tumbang, syaitan dah lacak tuan. Ya, habis. Sebab kena sentiasa hudur hati kita dengan Tuhan, sentiasa zikir jangan putus. Itu benteng kuat. Maka tatkala buta mata hati itu berhadaplah hamba itu kepada makhluk, kompromi itu. Bermakna kalau sebaliknya pun sama, berhadap hati pada makhluk menandakan buta mata ni nak kita bawah, nak masuk matan bawah ni. Dia panggil dalam keadaan balawat tauti'ah. Dia persiapan dia nak masuk bahas yang bawah ni, matan Arab bawah ni. Dan berpaling daripada hak kita ada. Dan kepada inilah isyarat muallif mengisyarat. Apa makna isyarat? I'lanun bil khafi. I'lan bil khafi, memberitahu dengan sembunyi, itu makna isyarat. Kalau memberitahu dengan nyata, itu dipanggil ibarat. Ibarah dengan isyarah, dua benda tu. Ibarah dia takat terang. Kalau isyarat dia beritahu dengan sir. Itu makna. Apa dia tengok bawah matan dia? Isyarat muallif. Apa dia? La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha. Yasiru wal makanu alladhi irtahala fihi ilaihi huwa alladhi irtahala anhu. Dahsyat dan ni. La tarhal, jangan kamu berpindah. Pindah mana ni? Roh, sir, qalbi kita. Bukan jasad ni. Min kaunin ila kaunin, daripada makhluk kepada makhluk. Dia berpindah buat ibadat tadi. Hati dia berpindah daripada dunia zahir pada orang, tapi dia pergi pada makhluk. Mana makhluk? Syurga, makhluk tuan. Syurga, makhluk, neraka pun makhluk. Jangan kita buat ibadat kerana syurga, maka dia jadi himar tuan. Dia macam himar mengisar gandum, tengok dalam. Jangan berpindah kamu daripada makhluk kepada makhluk, daripada orang, daripada pandang orang. Daripada ibadat kena pangkat, kena jawatan, kena nama. Oh, semua babas. Ya, macam himar. Betul kalau di muka syafakan para awliya, orang buat ibadat kena jadi rupa dia macam himar. Macam himar mengisar gandum dia panggil. Ya, ni dia tarhal tadi min kaunin ai bihimmatik, dengan himmah kamu wan hati. Walau an iradatid dunya ila iradatil akhirah. Walaupun dibuat daripada dunia tadi kan, dipindah pada akhirat. Akhirat pun makhluk juga, syurga pun makhluk juga. Dia nak terus ilahi anta maksudi, wahai Tuhan engkau saja yang aku kasat, bukan lain. Maka kalau gitu fatakunaka himarir raha, maka adalah ia seperti himar yang mengisar gandum. Yasiru, dia berjalan, wallazi irtahala ilaih, tempat yang dia nak tuju tadi, wallazi irtahala minhu. Ya, tempat dituju tu tempat mula, mana pimai-pimai tantuk dia pusing, dia kisar gandum, tak ada ke mana. Begitulah ibadat kalau makhluk ke makhluk, maka taraf dia macam himar mengisar gandum. Allah, tak ada ke mana, tak rugi besar mana. Ya. Baik, tengok dia kata apa tu. Jangan engkau berjalan. Jalan apa ni? Qalbi. Ai bihimmatik. Ya, dengan himmah kita, mana qalbi.
Jangan kau berjalan daripada satu kaun oleh satu makhluk. Kaun istilah sufi ni, kaun. Maka kalau kaun maknanya benda yang apa? Ditakwin. Siapa dia mukawin? Huwallah ta'ala. Allah Ta'ala dipanggil mukawin. Apa mukawin? Yang mengurus segala-gala, yang mengawal, yang menjaga dia. Mana tadi? Berjalan daripada satu kaun makhluk kepada satu kaun pada makhluk, daripada dunia kepada akhirat, sama juga. Maka adalah engkau itu tatkala itu seperti berjalan himar yang mengisar gandum. Ya, dah macam himar pun dan jasad orang lebih himar daripada hakikat. Dan adalah berjalan dia kepadanya, mana ke mana tempat dia tuju. Ya, itulah berjalan dia daripadanya. Daripada mana dia mula? Situ. Dia pusing balik ke situ balik, itu maksudnya. Yakni jangan engkau berjalan dengan himmahmu. Itu bihimmatik, daripada satu makhluk kaun kepada satu makhluk. Bahawasanya seperti bahawa engkau mengerjakan amal kerana menuntut darajat. Darajat apa? Makhluk yang tinggi, nak makam, nak apa kan. Kalau suruh nak apa khalifah, ada apa khalifah saya datang suruh. Itu ibadat wasak orang kita kerti. Sebab bila belajar berzakat semua kena ada ilmu. Kalau ada ilmu tu jadi waktu perasaan dah tinggi lah macam-macam. Sudah kena hakal dengan syaitan mungkin tadi. Allah. Dan beroleh tinggi daripada segala makam. Dia nak makam tu, makam ni kan. Hingga tiada berkendak kepada dunia kerana menghendaki akhirat. Dunia dia settle boleh menumpak akhirat, terperangkap lagi. Akhirat pun makhluk juga. Maka bahasa demikian itu kurang dalam hal dia. Dan bercampur di dalam ikhlas. Mana ikhlas dia ada ikhtilat. Sudah tidak ori panggil. Kalau kita benda tak ori kita nak. Madu lebah ni nak ori. Ni ori tak? Ori. Kita tahu benda ori tu lain. Benda tiruan tu lah lain. Dan segala kaun itu segala makhluk bersamaan di dalam keadaan aghyar. Sama ada dunia ke akhirat ke semua aghyar. Apa nak aghyar? Ghairullah, lain itu mana makhluk. Kalau didapat dalam setengahnya itu anwar sekalipun, walau pada dia tak ada nur amal, ada nur, tapi itu tetap makhluk. Kita nak tuan dia terus. Tu. Dan barang siapa mengajarkan amal kena menuntut darajat yang tinggi, nak makam tu makam ni pada dunia ni, dia panggil pada dunia dunyawiyah dan pada ukhrawiyah. Tu. Maka senyap adalah ia berjalan, maka jangan engkau jadikan akuan. Apa akuan? Makhluk ni jamak daripada kaun. Kalau kaun itu satu, kalau akuan jamak dia, mana segala makhluk. Itu istilah ulama sufi dia pakai kaun. Kalau Usuluddin dia panggil makhlukat, jaizat, mumkinat. Itu istilah-istilah dalam tiap-tiap ilmu masing-masing pakai. Maka engkau jadikan akuan. Mana akuan? Makhluk itu tempat perjalanan bagimu. Mana engkau berjalan menuju makhluk, bukan berjalan menuju Tuhan. Maka adalah engkau itu seperti berjalan himar. Itulah yang dia kata, ya Allah, kalau aku buat ibadat kena nak syurga, engkau baling aku dalam neraka. Kalau aku ibadat nak syurga, ya Allah, engkau baling aku dalam neraka. Maksud dia apa? Bukan ibadat kena nak syurga. Syurga makhluk. Syurga tu makhluk. Kalau nak banding nak syurga dengan Rasulullah, mana besar? Rasulullah SAW tinggi makam. Rasulullah makhluk paling afdal, afdalul makhluqat indal itlaq. Makhluk paling afdal, tak ada perbahasan lagi dah maksudnya. Rasulullah SAW. Habis. Maka seperti berjalan himar yang mengisar gandum dan ni, dia berjalan macam himar. Tu kadang-kadang wali dia buka, kan nampak kepala himar. Dalam masjid dia baca Quran, dia berzikir kan, nampak kepala himar. Itulah dia. Dia buat ibadat tu bukan kerana Allah, ada tujuan yang lain. Macam himar mengisar gandum. Allah. Dan diumpamakan dengan himar. Diserupakan orang tu macam himar sebab apa? Daripada terlebih sangat keji. Keji. Kalau suara himar lagi bilang dia lagi keji. Suara himar kalau dia bunyi paling keji suara. La sautul hamir, suara himar. Jadi keji. Jadi mana teruk tu, dia buat misal benda keji. Allah. Dihinanya orang yang membuat ibadat
tidak tepat kiblat hati dia kepada Tuhan. Dia pusing buat lain, habis babas. Dan yang permulaan berjalan daripadanya, dan itulah kesudahan berjalan padanya. Mana situ dia mula, situ dia akhir. Dengan dia pusing macam tu, pusing. Tak ada ke mana. Dan diumpamakan dengan himar itu terlebih keji daripada hal pekerjaan bagian lain daripada Allah Ta'ala, daripada segala area, dan jikalau setengahnya itu anwar sekalipun. Maka nak buat macam mana? Walakin ilhar, hendaklah kamu berpindah. Tu dia disuruh pindah daripada mana? Ya, itulah daripada makhluk kepada Tuhan. Ya. Walakinir tahil, situ apa tu? Walakinil haq. Walakinil haq. Kalau dalam Arab ni pula walakinil tihal, sama lah makna tu kurang. Irtihal tu berjalan. Tapi naklah kamu berjalan minal akwan, daripada makhluk, ilal mukawwin, kepada mukawwin. Siapa mukawwin? Allah Ta'ala. Mukawwin, yang macam mau kahwin belakang, silap aja. Ilal mukawwin, kepada yang ditakwinkan, diurus, dijaga. Siapa dia? Makhluk. Ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabb, ini dia punya nas hujah dia. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhan engkau itulah kemuncak dia. Matlamat hidup kita ialah Tuhan. Ya. Kalau matlamat hidup bukan Tuhan, dia jadi hantu gitu. Ya, matlamat dia Tuhan, bukan hantu, Tuhan. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhan engkau muntaha, mana kemuncak. Ya, itu maksudnya. Dia berpandu kepada hadis Nabi ni, wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Allah. Sebaliknya nak ada apa, tetapi berpindah engkau tadi pada kuan kepada mukawin kepada Ta'ala, dengan hemah kita tadi, ya. Mana tadi? Dan jangan engkau kehendak lain daripadanya, dan tiada yang engkau kenal dalam dua negeri melainkan akan dia. Wah, negeri dahsyat. La a'rifu illahu dia. Aku tak kenal melainkan dia je. Dahsyat kalam. Dia tak kenal melainkan Allah Ta'ala je. Kita apa? Macam-macam yang kenal. Ya, Tuhan dia tak kenal. Dia bahaya besar. Dia kenal makhluk. Lepas tu kenal Tuhan dia. Ya, sehingga tiada dikenal dalam dua negeri, mana dunia wal akhirah, melainkan akan dia, akan Allah Ta'ala aja. Kerana tiada dalam dua negeri itu lain daripadanya. Masya Allah. Ini benar hakikat dan ya, dalam dua negeri dunia akhirat tak ada, melainkan dia je. Ada apa situ? Walau tak ada melainkan dia, itu ada yang hakiki. Ya, itulah Allah Ta'ala. Ada kita ni majas je. Mana ada mutlak, ada yang tidak terikat dengan siapa, itulah dia. Adapun kita semua makhluk terikat dengan dia. Ya, tentang cari ada yang mutlak. Itu dia Allah, wallahu ta'ala. Allah. Kerana tiada dalam dua negeri itu lain daripadanya, ya, pada awal dan akhir. Awal maknanya bila tidak ada permulaan, sebelum ada makhluk dia sedia ada. Akhir mana bila intihak, mana tiada kesudahan, makhluk semua dalam padang kiamat tu dia seorang dia. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhanmu yang punya kemuliaan. Sebenarnya firman yang maha tinggi bahawasanya kepada Tuhanmu jua kesudahan. Apa dia? Wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhan kamulah dia panggil apa? Tempat kembali kemuncak dia. Cita-cita hidup kita apa? Allah. Kalau anak kita kacau itu, cikgu tanya, apa cita awak? Allah. Terperanjat cikgu dia, alamak, mana kau ambil sini ilmu dia kata. Orang nak jadi pilot, nak jadi apa, macam-macam lain. Jadi orang kaya selaga besar, nak jadi tokoh perniagaan, nak jadi arkitek lah, macam doktor. Tiba-tiba dia kata matlamat dia pun lagi besar daripada semua tu. Itu semua makhluk. Dia nak tuan makhluk sendiri habis.
Allah ghayatuna, Ta'ala kemuncak hidup, cita-cita hidup itu, ya. Mana cari dia, kenal dia, kasih pada dia, jadi hamba kepada dia, berlazat dengan dia, bernikmat dengan dia, semua dia dan Allah. Maka jadikan olehmu hamba bagi Allah. Jadikan diri kamu tu hamba bagi Allah, bukan hamba bagi makhluk. Ya, kalau kita niat makhluk jadi hamba makhluk. Ya. Bila nak pada makhluk, dia kasih nak? Kasih. Bila kasih tu hamba. Man ahabba syai'an fa huwa abdullah. Tu keadaan dia. Siapa kasih satu perkara, dia hamba benda tu. Jadi kalau dikasih Allah, dia hamba Tuhan. Mana kau nak jadi hamba Tuhan, kena kasih dia lah. Kau tidak kasih benda lain, jadi hamba benda lain pula. Maka tak sah makam ubudiah dia. Dan jadilah olehmu akan hamba bagi Allah. Ya, Rasulullah SAW dipilih nak jadi Nabi Rasul lagi makna gaja ke, atau nak jadi Rasul lagi hamba? Nabi pilih hamba. Aku nak jadi hamba Rasul lagi hamba. Dan sempurnakan olehmu akan segala janjimu, dan jangan engkau kerjakan bagi suatu gharat yang kembali ia kepadamu. Janji kita dah siapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, inna salatu sembahyangku, wa nusuk dan segala ibadat, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah, bukan lil khalaik, bukan kena makhluk kan. Dalam sembahyang kita baca, ya, kalau kita kata hidup mati kena Allah, tiba-tiba kita buat hidup nak dunia, maka Tuhan jawab dalam kita baca tu, kazabta, pembohong kau. Dalam sembahyang dia kena bohong dengan Tuhan, tak berat kan. Ya, wajjahtu wajhiya lillazi wa tara samatirat, dia qalbi dia menghadap malaik, tak tawajuh ke Tuhan. Kazabta, bohong kau. Banyak tempat kena bohong kan. Ya, kena jaga betul-betul sembahyang, menghadap betul-betul, buang yang lain, fokus ke dia betul, menangis minta tolong. Ya. Dan jangan engkau kerjakan akan bagi segala gharat, mana tujuan yang kembali kepadamu. Jangan kita buat ibadat yang mana akhir kembali dia punya tujuan tadi kepada kita. Nakkan apa? Pujian orang, nakkan dunia, habis tu. Itu ibadat tidak ikhlas, orang tak terima. Ada pun berjalan daripada suatu keadaan kepada satu keadaan, itu tiga. Yang berjalan daripada satu keadaan kepada satu keadaan, dia ada tiga cara. Pertama, berjalan daripada perangai yang mazmumah pada perangai yang mahmudah. Itu satu makna. Dia berjalan dengan mana kita mengubah perangai kita. Dulu kita orang yang lalai, dulu kita banyak maksiat, sekarang dah stop, cukup lah. Orang panggil apa, cuci tangan. Dah bersih lah, tak nak lagi dah. Ya, tu. Allah. Itu yang pertama, ya. Dan keduanya berjalan daripada suatu keadaan yang kurang kepada yang lebih. Ya, keadaan kurang, hal dia naik kepada yang lebih umum. Dan ketiga, berjalan daripada satu keadaan amal yang hasanah kepada suatu sawab atas hasanah, mana balasan yang elok. Dan beberapa darjat dan sekalian itu naqisun. Semua tu naqis, naqis kurang, belum sempurna maknanya, ya. Maka yang awal itu apabila ada ia dengan nisbah iktisab, mana nisbah dia usaha kan, usaha apa, dia membuang sifat mazmumah, dia pakai sifat mahmud dah, perangai yang hamid, mana dia mahmud dah. Dan padahal ni kasih ia kepada kesempurnaan, dan benci ia kurang barang yang tiada bagi ta'ala. Jadi orang pun dia kena jaga, ya, dia kena bermudah daripada perangai yang kepada perangai yang hamidah, yang dipuja syarak, padahal kasih akan kesempurnaan, dan benci akan bagi kurang barang yang tiada bagi Allah Ta'ala. Jika dia kasih pada amal lagi pun dah sangkut lagi, dan nak habis tutup, tiba-tiba wak nak lain, tanggalkan dua sepatu kamu ketika masuk dalam istana. Masa nak pergi istana kena pakai sepatu, dah sampai istana nak buka kasut istana kena buka kasut. Kasut tu isyarat kepada ilmu dan amal. Kita nak berjalan ke sana kena pakai kasut. Maknanya apa? Kita nak berjalan kena pakai kasut, mana kena ada, nak berjalan ke Tuhan kena ada ilmu dan ada amal. Ya, tapi nak naik ke hadrat dia, ibarat nak masuk istana, jangan pakai lagi ilmu dan amal. Apa maksud jangan pakai? Buang, bukan. Jangan pandang tu maksudnya. Jangan terasa kita beramal, jangan terasa kita ilmu.
Mana kata buat ibadat kita rasa kita lagi, orang tu mahjub di dinding, dia tak nampak makam marifat, tak ada bohong ni kalau cakap pun. Mesti dia lenyap. As-sayru fil layl la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia tak mula melainkan fana. Lenyap yang lain. Bawa Tuhan buka. Ya, sebab Tuhan tak suka dia bercampur. Kalbi kita nak pergi ke dia bercampur. Kama la yuhibbul amal musyarak la yuhibbul al-qalb mushtarak. Bagaimana Tuhan tak suka zahir kita sekutu ke amal pada yang lain, begitu kalbi kita Tuhan tak suka kita sekutu pada yang lain. Dengan dia je baru dia terbuka macam ni. Dan yang ketiga itu dipanggil mahmud pada satu wajah, mazmumah pada satu wajah. Misal seperti ikhlasnya daripada darul fana, mana dunia ni, kepada baka, mana darul baka akhirat, maka adalah ia sejahtera daripada azab. Maka wajah yang mazmumah itu mana syughulnya, sibuknya, fokus dia, bimbingan dia pada hati dia, pada bahagian nafsu, ya. Dalam tu ada bahagian nafsu yang rosak, daripada musyahadah ke Tuhan, daripada ta'andil matruk, mana meninggalkan musyahadah, dia layan kesedapan nafsu, sedangkan kesedapan dengan Tuhan dia tak ambil. Dan tiadalah demikian tu pada hal orang yang arif. Betul, bukan perangai orang arif gitu. Cuma arif bukan. Dan adalah berjalan kepada Allah Ta'ala itu dengan panak segala kainat dia. Jelas tu. Berjalan kepada Tuhan dengan apa? Fana, bukan fanar. Hamzah tu. Fa, nun, alif, hamzah. Mana fana pun. Ya. Dan Rumi dia panggil apa? Fana. Selagi tidak fana, dia dipanggil benar panggil. Jadi tak fana, dia benar andan. Apa tak benar? Ikat kalbi dengan makhluk. Pandang diri kita tu benar. Orang yang cerdik tak pandang diri dia. Wah, apa pandang diri? Pandang dia lah. Mana besar kita dengan Allah? Mana besar dunia dengan Allah? Mana besar gaji kau dengan Tuhan? Mana besar harta kau dengan Tuhan? Mana besar duit kau dengan Tuhan? Mana besar pangkat kau dengan Tuhan? Habis semua. Hancur debu Tuhan. Hancur ke semua tu? Baru kau dibuka. Lagi kau tak hancur ke benda tu, takkan terbuka. Ya, nak jalan ke Tuhan, lepas tu kalbi dia dunia, bertepik-tepik. Berambat pula sampai bergaduh ke dunia. Itu manusia paling bodoh namanya. Tak dapat impun dunia, sedih. Dia berjalan ke Tuhan sangkut, dia tak sedih, hijab panggil banyak. Ya. Tak dapat dunia, tak dapat projek, sedih. Dah dapat pula dunia, sayang. Takut dunia pula orang ambil. Takut ambil kesempatan. Masa no dunia kau. Tak ada ujung kuku dunia kau dapat. Kau bilion. Dunia sekalian ni Nabi kata ibarat apa? Seorang tadi celup jari dia. Ya. Dalam hadis ada kan? Dia celup, dia kata bi usbi fil yam. Pergi lautan, bukan Selat Melaka kan? Kalau tuan-tuan pergi Selat Melaka pun dah tengah tak nampak, dah besar Selat Melaka. Ini lautan dunia lagi besar. Pergi celup jari kita. Angkat. Yang sikit kau nampak lekat, itulah dunia keseluruhan dia. Dia pada Nabi Adam sampai kiamat. Yang tu. Yang kau dapat itu banyak mana? Itu kau sayang lagi. Bu dalam kalbi. Apa tak gelap? Lepas tu takut pula dah banyak. Memang takut kan? Orang tak masuk lain wali memang dia takut. Mula-mula kejar dunia takut tak dapat. Dah dapat pula takut orang ambil. Kadang-kadang nak kawan dengan orang pun takut. Kau jangan pasal ni. Besok dia ambil kesempatan. Ambil kata pasal nau harta kau. Pasal ajak muka kau. Ya, beruk lagi baik tengok tu. Sajak nau pun dengan pelahap nau harta. Ya, ni banyak tentang kena penyakit ni. Ya, akhirnya apa? Dia jadi abna'ud dunya. Lepas tu Jabal Lubnan kan, tempat perhimpunan wali-wali. Lepas tu jadi perhimpunan pelacur lah, dan tak dijaga, rosak. Ya, bila dulu tempat perhimpunan wali-wali aulia. Bila di kalangan mereka tu nak balik je kan, dia kata sampaikan salam kepada abna'ud dunya. Dia kata kita ni anak dunia. Ini pesanan aku sampaikan pada mereka. Masya-Allah, dahsyat. Dia duduk dalam Jabal Lubnan kan. Dia makan apa tuan? Lumut-lumut tu dia makan. Ya, kalau buang air pada hijau je kambing. Ya, dia ambil dunia entah apa tu. Kalau berani tuan, masya-Allah, dahsyat. Ya. Ada seorang tu dia pergi uzlah masuk dalam. Dia balik dengan kampung. Dia balik berjalan tu, ada suami isteri tengah bergaduh tu. Dia lintas dia dalam kalbi isteri nak cakap ke suami dia nampak. Yang suami nak cakap ke isteri yang marah dia nampak, terbayang tu terbuka kan. Berapa cermin dah lap.
Tuan-tuan jangan pelik tengok dalam cermin kita nampak terang, orang dah lap dia terang lah. Setelah kita tak lap, biar tepi-tepi apa pun nampak, gajah pun tak nampak. Itu sebab bila masuk suluk terbuka sikit. Tertiap hari dan hari tu sikit kan. Sebab kita lap sekali. Lap apa? Lap 3 hari. Ada 2 hari setengah. Jadi wali. Wali nikah wali kan. Para awliya lap sepanjang saat. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Dia lap dengan zikir, dia lap. Bangun tak memancar dan. Enggak nak masuk jalan wali, sedap jadi wali. Lepas tu suluk 3 hari tak baik. 10 hari tak ada takut pada suluk ada mak ayah. Ada dulu nak kerja. Bila kau kata, kau kena tipu dengan dunia ya jawab. Betul nak belagak jadi lebay ikut orang ni. Dia macam tuan-tuan ni. Kau sayang nak tinggalkan dunia. Mana dapat jalan Tuhan. Jadi kata as-sayru fillah la yakun illa ba'dal fana'. Ya, tak berjalan melainkan selepas apa? Fana'. Kau dibuka tuan ni. Allah akbar. Maka yang awal tu adalah yang nisbah iktisab perangai hamidah, itu pada hal kasih ia kepada dan benci pada orang, maka tiada bagi Allah Ta'ala. Dan yang kedua tu itulah hamidah pada dirinya, tetapi apabila melihat dia memberi manfaat bagi dirinya, tiada pada yang situ betul Wanzur oh jauh langkan. Kau cepat nak habis Wanzur ila qauli situ. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman kana hijratu ila dunya ila Allah fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wanzur ila qaulihi, dan sila kamu perhati, tilik tengok pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah daripada Allah dan Rasul, maka hijratuhu ila Allah wa rasul. Hijrah daripada Allah dan Rasul mana diterima maksudnya. Kalau hijrah kena Allah dan Rasul diterima. Hijrah zahir hadis ni, hijrah batin sama. Dan tilik ulama pada sabda SAW, barang siapa pindahnya hijrah lah kepada Allah dan Rasul, macam berlaku hijrah kan, pada situ orang yang digelarkan oleh Rasulullah SAW sebagai muhajir Ummul Qais. Muhajir orang yang menikah, orang berhijrah kena nak menikah dengan Cik Mek Ummul Qais. Bari nak menikah dengan Ummul Qais di Madinah jauh. Jauh, kalau kita naik bas 7 jam kan. Kalau jalan kaki jalan tak, kalau naik unta jauh. Jadi bila ada hijrah tu dia menyempil masuk. Dia hijrah nak menikah, Nabi labelkan dia dan Nabi labelkan tu muhajir Ummul Qais. Berat kerja. Sampai tercatat dalam hadis sahih cuma tak sebut nama. Maka adalah pindah ni kepada Allah Rasul tu kalau betul. Yakni maka amalkan olehmu atas demikian itu seperti bahawasanya engkau berpindah kepadanya, kepada Allah, dan jangan engkau berhadap bagi yang lain daripada Ta'ala. Itu berhijrah yang sebenar, hijrah batin, iaitu daripada minal khalaik ila Allah, daripada makhluk kepada Tuhan. Dan barang siapa ada pada Ta'ala kebinasaan, makna dia berjalan menempuh Tuhan ni sampai apa? Dia sanggup membinasakan nafsu dia, lemah, letih, lawan juga itu maksudnya. Ataupun dia berjihad kan, terbinasa sampai nyawa tergadai, maka atas Allah gantinya, jangan duk risau. Kita sekarang duk risau di Palestin, dua pandangan. Palestin sekarang kita tengok yang kena zalim. Dari syariat kita putuk habis-habis. Yahudi laknatullah, binatang paling jahat mengangkat ke dunia. Tapi segi hakikat, orang yang mati kat mana sekarang? Yang dah pergi kat mana kan? Syurga. Kita ni belum tahu pergi. Yang dah balik semua tu kita tahu kepala putus aja, pecah kena bom anak-anak semua dah masuk syurga kan. Ya dukhulunal jannah bighairi hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab. Kita duduk tengah ke dia dah hanan. Dan dalam hadis orang yang mati syahid tuan, dia minta kalau boleh nak balik ke dunia balik. Sebab nak syahid lagi, memandangkan besarnya ganjaran syahid yang mereka dah dapat. Dia dah mati dah dapat tuan. Rohingya ke Bosnia ke semua dah pergi semua dah syurga tempat dia tuan. Bernikmat di sana. Kita ni belum tahu lagi. Terpusing-pusing lagi tuan-tuan. Jadi sudut hakikat kita pandang mereka dah berlazat tuan-tuan, bernikmat. Segi syariat maknanya kita pandang kezaliman musuh tu dikecam, kita kutuk, sebab tu satu keganasan kan. Dua pandangan tuan. Kalau kita kau kesian orang dah senang. Sian orang dah syurga, kau belum tahu lagi. Kita kesiankan orang dari sudut syariat.
Sudut hakikat mereka dah selamat kan. Yang ini maka amalkan olehmu atau demikian itu seperti barang yang engkau pindah kepada keduanya dengan jalan engkau berhadap baginya. Ya, pindah terus kepada Allah. Jangan engkau berhadap kepada yang lainnya, lain daripada Allah. Dan barang siapa ada padanya binasa pada Allah, binasa, mana dia berkorban, maka atas Allah ganti. Ganti bukan di mana-mana, Tuhan ganti tuan. Masya Allah, bila Allah ganti tak ada fikirlah. Ya, besar mana. Barang siapa keluar ia daripada rumahnya pada halnya berpindah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah Ta'ala menyembah Tuhan, dan para Rasul mana mengikut mentaati arahan Rasul yang hakikat daripada Tuhan juga. Kemudian maka dapat mati akan dia sehingga jatuh pahalanya atas Allah Ta'ala. Dia pergi berjuang, tiba-tiba setengah jalan tak sampai meninggal, dapat dia pahala, ya, besar ganjaran dia. Itu maksud. Habis. Kemudian sabda Rasulullah, mangkana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa berpindah dia kepada dunia, nak saya dia peroleh, dapatlah dunia, dia nak dunia kan. Atau berpindah kepada perempuan, nak menikah, dapat menikah akan dia. Maka ada pindah tu kepada berpindah ia kepadanya. Mana pindah tu ikut niat dia. Kalau niat dia kena Allah, dapat Allah. Yang kalau niat lain, dapat lain. Jadi rugi mereka yang tidak berniatkan semata kerana Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah menjagakan, mana memberi peringatan. Siapa dia? Rasulullah SAW. Rasulullah beri peringatan ni dengan sabdanya, maka adalah pindah itu kepada Ta'ala dan Rasulnya, yakni makna berjalan dari segala akuan kepada mukawin. Kalbi kita kosongkan, satu kita buang, ya, tu. Pergi pada apa? Terus menghadap pada dia. Sebelum masuk suluk, kepala dia bergantung dengan dunia macam tempoh je. Masuk lepas suluk, macam tuan, alhamdulillah tenang tuan. Itu waris tuan. Waris dia dapat. Mana waris apa dia dapat? Kemanisan. Ya. Bila dia maknanya dia tetap, jadi maknanya tuan berikan dia apa? Kemanisan. Dan seterusnya lah. Dan sesungguhnya telah menjaga oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, maka adalah pindahnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu makna apa? Berjalan daripada akuan mana makhluk kepada mukawwir mana kepada Allah. Iaitulah yang dituntut daripada hamba. Itu yang suruh, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Habislah. Kemudian dan sabdanya Islam ila akhir wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Allahumma haqiqna bihaqqil ahli qurbi wa sallimna ila masallallahu